Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah yang ke-59 di dalam Al-Quran, yaitu merujuk surah Al-Hasy. Surah Al-Hasy mengandungi 24 ayat. Firman Allah di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua, Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Surah Al-Hasyr ayat pertama dan ayat yang kedua. Sebagai muqaddimah pada malam ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Fidah Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 774 Hijrah, di dalam muqaddimah surah Al-Hasyr di dalam tafsirnya menyebutkan bahawa salah seorang sahabat besar Nabi yang juga merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyebutkan bahawa surah Al-Hasyr juga dinamakan dengan surah Bani Nadir. Surah Bani Nadir. Ada riwayat yang disebutkan di dalam muqaddimah tersebut daripada Sa'id bin Mansur yang mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami Hashim, telah menceritakan kepada kami Abu Bishr daripada tabi'in besar Sa'id bin Jubair, yang mana Sa'id pernah bertanyakan kepada Abdullah ibnu Abbas berkenaan dengan surah Al-Hasyr ini, dan Ibnu Abbas memberikan jawaban bahawa surah ini diturunkan di Bani Nadir. Bahkan Imam Hadis Asy-Syaikhain Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hal yang sama, walaupun masih dalam sanad yang sama tetapi jaluran yang berbeza. Selain dari jaluran Hashim tadi, Imam Bukhari meriwayatkan hal ini daripada jalan Abu Muwadah, daripada Abu Bishr dari Sa'id bin Jubair, menuturkan perkara yang sama, bahawa Ibnu Abbas menyebutkan bahawa surah ini diturunkan di Bani Nadir. Perlu kita maklum bahawa bila sebut Bani Nadir, akan fikiran kita akan terarah ke bumi Madinah, yang mana di bumi Madinah ini adanya 3 kelompok Yahudi yang paling besar, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Dan insya-Allah dalam surah Al-Hasyr ini Allah nak memaparkan dan menceritakan kepada kita kisah pengusiran yang pertama, yaitu Rasulullah dan para sahabat telah mengusir Yahudi Bani Nadir ini keluar daripada bumi Madinah. Baik,
Surah Al-Hasyr ini mengandungi intipati dan elemen yang cukup penting sebagaimana hubungan dengan surah sebelum ini. Sebelum surah Al-Hasyr ni surah Al-Mujadilah. Di belakang, di ujung-ujung surah Al-Mujadilah, Allah memperihalkan tentang jihad. Dan bila masuknya surah Al-Hasyr, masih lagi membicarakan persoalan yang sama, iaitu persoalan jihad. Kalau tuan-tuan belajar tentang ilmu tertib susunan Al-Quran ini, kita akan dapat melihat dengan jelas bahawa surah-surah terakhir ini, terutama 10 surah, membicarakan dua hal yang penting. Pertama ialah infak dan yang kedua ialah jihad. Sebagai contoh, kalau kita lihat kepada surah yang ke-57 sampai surah 66, 10 surah ini membicarakan dua isi penting ni, infak dan jihad. Contoh surah Al-Hadid bicara infak dan jihad. Yang kedua surah Al-Mujadilah, persoalan jihad. Mari yang ketiga Al-Hasyr, persoalan jihad. Kemudian datang lagi Al-Mumtahanah, juga persoalan jihad. Kemudian datang surah As-Saff, juga persoalan jihad. Kemudian mari Al-Jumu'ah, persoalan infak. Mari Al-Munafiqun, persoalan infak. Mari At-Taghabun, persoalan infak. Mari At-Talaq, persoalan infak. Mari At-Tahrim, infak dan jihad digabungkan sekali. Jadi inilah susunan 10 surah yang membicarakan tentang infak dan juga jihad. Dan surah ini juga termasuk di dalam surah yang dikenali sebagai surah-surah musabbihat. Apa yang dimaksudkan dengan surah musabbihat? Yaitu surah-surah yang diawali dengan kalimah tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 surah semuanya yang dirakamkan dalam Al-Quran yang dimulai dengan tasbih kepada Allah. 5 antaranya termasuk dalam 10 tadi. Pertama, bila tuan-tuan lihat surah Al-Hadid dimulakan dengan tasbih. Yang kedua, di surah Al-Hasyr dimulakan dengan tasbih. Kemudian mari pula surah As-Saff dimulakan dengan tasbih. Surah Al-Jumu'ah dimulakan dengan tasbih. Surah At-Taghabun dimulakan dengan tasbih. Itu disebut sebagai surah-surah musabbihat. Baik, ayat yang pertama, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang berada di langit dan apa-apa yang berada di bumi. Ini menunjukkan bahawa semua makhluk Allah bertasbih, memuji dan menyucikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam surah ini dia datang dengan kalimah dalam bentuk fi'il madhi, dan ada sebahagian surah datang dengan kalimah dalam bentuk fi'il mudhari. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa sebelum ini sudah ada makhluk Allah, tak kira siapa pun dia, telah pun bertasbih kepada Allah. Dan waktu sekarang ini juga pun ada makhluk Allah yang sedang bertasbih kepada Allah. Begitu jugalah pada masa yang akan datang akan ada makhluk yang bertasbih kepada Allah. Dengan kata lain, sebelum datangnya hari kiamat akan sentiasa ada makhluk Allah yang memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan tasbih ialah untuk menyucikan Allah. Ini adalah sesuatu yang penting. Kerana tasbih ni kita nak sucikan Allah, nak cleansing, nak clear daripada satu perbuatan yang paling teruk sekali, iaitu syirik.
Tasbih kepada Allah ialah nak menghilangkan dan meniadakan apa-apa yang tidak berkenaan, apa-apa yang tidak patut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai mazharnya, tasbih ini adalah pernyataan kepada tauhid. Dan tauhid inilah yang ingin dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh utusan dan duta Allah sebelum ini, para nabi dan para rasul juga membawa isu dan mesej yang sama, tauhid, dan nak membantah segala unsur-unsur kesyirikan di atas muka bumi ini. Baik, bila kita faham demikian, kita perlu akui bahawa setiap makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Bagi lagi kita tidak tahu bagaimana, kita tidak tahu mungkin caranya, kita tidak tahu mungkin bahasanya, bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini disebutkan sifat kemaha perkasaan Allah, nak menunjukkan kepada kita Allah dengan sifat maha berkuasa, dia layak dan dia berhak untuk menghukum setiap daripada makhluknya. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan soal tadi, Allah lebih layak dan Allah lebih berhak nak menghukum kepada manusia-manusia yang melakukan syirik kepadanya dan mereka lari daripada konsep tauhid ini. Dan dihubungkan dengan kisah penceritaan malam ini, bagaimana Allah telah menghukum salah satu daripada kabilah ataupun suku Yahudi terbesar di Madinah, iaitu Bani Quraizah, dengan cara mengusir mereka keluar daripada bumi Madinah atas pembelutan dan pengkhianatan mereka terhadap perjanjian yang selama ini telah dimaterai bersama Rasulullah dan para sahabat di bumi Madinah. Dan Allah menyebutkan sifat yang kedua, Al-Hakim, maha bijaksananya Allah. Bijaksananya Allah dalam isu ini, Allah tidak terus menghukum setiap makhluknya dalam apa jua kesalahan dan kekhilafan yang mereka buat atau mereka lakukan. Dengan kata lain, mereka ini bernasib baik, Allah tidak terus menghukum mereka, mengazab mereka. Tetapi dengan cara pengusiran ini, sekurang-kurangnya mereka masih hidup, mereka masih bernafas, mereka boleh beraktiviti, mereka boleh beramal dan beribadah. Inilah cara kemaha bijaksanaan Allah. Kalau sekiranya berlaku silap, sekiranya berlaku khilaf, Allah memberi kita opportunity, Allah beri kita peluang untuk kembali pada dia. Allah beri kita peluang untuk bertaubat. Allah beri kita peluang untuk kita muhasabah dan correction diri kita atas khilaf dan silap yang lalu. Ini peluang bagi mereka sebenarnya. Cuba tuan-tuan bayangkan atas kesalahan tersebut, Allah terus hukum mereka. Jadi tidak ada peluang lagi untuk bertaubat. Itulah maha bijaksananya Allah. Dan kalau kita balik kepada diri kita dalam isu yang sama, berkemungkinan selama dan sepanjang kita hidup, mungkin juga kita telah terbuat benda yang sama, iaitu unsur-unsur kesyirikan, sama ada secara sedar atau tak sedar, sama ada perasan atau tak perasan, tapi Allah tidak terus menghukum kita. Dengannya masih diberi kehidupan dan nafas, Allah beri peluang untuk balik pada dia, bertaubat pada dia bila kita menyedari kesilapan tersebut. Inilah bijaksananya Allah Subhanahu wa taala.